Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin limpah kurnia Allah kita dapat dihimpunkan pada malam ini. Jadi tajuk ni ialah InTouch. InTouch ataupun productivity ataupun penghasilan. Apa yang dimaksudkan dengan productivity ni? Maka Albana menyebut ramai di kalangan saudara kita merasa untuk menggambarkan sebuah jemaah itu sebagai produktif, iaitu dengan memperlihatkan satu infrastruktur, satu kerja amali yang dibuat oleh jemaah. Mana dia muntis, usrah yang muntis, jemaah yang muntis ni maksud jemaah yang produktif. Produktif maksudnya dia menghasilkan, dia mengeluarkan hasil daripada orang kata apa, pokok yang tak ada buah kan, macam pokok bonsai kan. Pokok bonsai ni sebagai satu contoh ghairu muntij, dia tidak produktif, nampak cantik je jadi hiasan tapi tak ada hasil. Jadi itu dari segi tu. Jadi makna sebuah jemaah yang muntij ni ialah yang dapat mengeluarkan hasil. Yang asasnya yang Albana sebut ni adalah hasil dari segi yang kita nampak, projek-projek amali. Adalah salah satu sifat jamaah ikhwan di mana dia lebih mengutamakan amal dari teori dan kempen. Banyak pertubuhan yang berkempen dan menggembar-gemburkan kekuatan mereka, tapi kita bekerja secara senyap dengan penuh kesungguhan. Yang pertama, kita kena giatkan usaha kita, iaitu menyebarkan wak Islami. Wak Islami iaitu kesedaran Islam. Jadi kerja-kerja ni kena buat dekat kedai kopi ke, dekat pejabat ke, dekat kejiranan ke, dekat apa peluang yang ada. Sahabat dulu atas kereta api dia buat, atas bas dia buat, semua buat Islami. Ataupun wak Islami juga boleh ditakrifkan sebagai melakukan islah ataupun perubahan kepada uruf manusia. Uruf ni kita tahulah kan, ada uruf yang hasanah kan, kebiasaan masyarakat yang baik ada, tapi ada juga uruf yang fasad. Uruf yang fasad ni kebiasaan dia yang rosak kan. Mungkin dia punya adat-adat dia tu yang bercanggah dengan syarak kan. Jadi wak Islami ni sedar dalam masa yang sama dia dapat meninggal atau menanggalkan amalan-amalan yang bentuk uruf fasad, uruf yang rosak. Yang kedua ialah membina kekuatan dalaman, baik dari sudut iman, tanzim, kekuatan tenaga manusia dan persenjataan ataupun peralatan. Jadi mana kita dalam diam-diam kita bina kekuatan kita. Macam kita tengok Hamas kan. Hamas ni senyap aja. Dia duk main semua underground aja. Underground. Tapi tengok jumlah jumlah misal, jumlah roket, jumlah peralatan dia tu kan, sampai dia kata dia boleh berperang berbulan-bulan lamanya, dan dia ada peralatan yang secukupnya. Yang tu kalau kita fikir tu, sedangkan sekatan nak masuk Gaza pun tak boleh kan. Nak buat apa ni, misal, torpedo dan sebagainya, benda-benda ni dia memerlukan besi yang besar-besar kan. Nak masuk uranium, nak masuk apa-apa yang belum ada alat-alat eksplosif ni, tapi macam mana dia masuk kan. Senyap-senyap dia buat. Jadi Israel dia tergesa-gesa buat sana, tapi dia orang ni tak pernah berhenti bekerja. Jadi gambaran macam tu lah. Bukan kata kita ni nak jadi subversif di Malaysia ni, tapi nak bagi gambaran bahawa ciri yang muntis ni, orang yang produktif ni, ialah dia tak berhenti bekerja. Ada saja hasil. Ini kita cerita ideal lah. Kemudian yang ketiga ialah zuruf yang sesuai. Dulu kita ada bincang kan, zuruf dakhiliyah, zuruf kharijiyah. Suasana dalaman, suasana luaran. Jadi kita ni nak kena ada suasana yang produktif, suasana yang bukan kita ni tuduh-menuduh antara kita, suasana yang kita berkasih sayang, suasana yang kita toleransi, lapang dada, tasamu, suasana yang kita bantu-membantu, suasana. Jadi suasana tu must be supportive.
Tak boleh suasana antara kita pun macam nak berbunuhan. Bukan bunuh dari segi nyawa, tapi bunuh segi karakter, bunuh dari segi semangat, kan. Jadi itu zuruf-zuruf ni tak sesuai. Jadi kita biar zuruf kita ni positif, membina. Dan Al-Banna telah banyak kali menekankan bahawa zuruf yang sesuai untuk mendirikan sebuah daulah. Itu secara jangka panjang lah. Kita ni kena mewakili masa. Masa ni ialah general public. Cakap kita ni adalah cakap orang di apa, on the road, kan, bukan cakap orang kayangan. Cakap kita ni ialah mewakili petani, cakap kita ni mewakili Grab rider, cakap kita ni masa, rakyat. Itulah pendekatan dakwah yang muntish. Okey. Jadi muntish ni segi pertama ialah melakukan projek amali yang nampak lah. Okey. Tapi Al-Banna pergi yang sebenarnya, yang muntish ni ada dua perkara yang sebut tadi. Yang pertama ialah mengislah diri sendiri. Mengislah diri sendiri. Ini yang disebut aslih nafsaka wad'u ghairuka wasta'in billah. Perbaikilah diri kamu, kemudian serulah orang lain dan berserahlah, mintalah pertolongan kepada Allah. Aslih nafsaka wad'u ghairuka wasta'in billah, insyaallah. Dan produktiviti yang sebenarnya ialah membina dan mengislah diri sendiri. Ini produktiviti yang paling utama. Nak jadi produktif, kita bina diri kita dulu. Baru kita dah baiki diri, baru kita suruh orang. Jangan kita pun ada penyakit, kita suruh orang untuk sihat, sedangkan kita berpenyakit. Dan ini memerlukan kepribadian, saksiah, ilmu, ibadah, akhlak, dalam segenap aspek. Dan dalam pembentukan diri ni, itulah dari segi ilmunya kena lengkapkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, sirah, sejarah Islam, sejarah waqi', fiqh, usul fiqh, fiqh dakwah, prinsip dan tasawuf, pengetahuan bahasa Arab. Ini semua perkara-perkara yang kita kena mastatok tu, semampu yang kita boleh kita buat. Kemudian di samping itu, jika boleh ditambah dengan pengetahuan, ada takhasus. Takhasus ni seperti mahir dalam saksiah, mahir dalam siasah, mahir dalam tanzim, mahir dalam istisal fardi, bagaimana nak approach dakwah secara individu dan berbagai. Jadi mahir dalam komunikasi, mahir dalam interaksi, mahir dalam kaunseling, mahir dalam mahir dalam menggunakan pelbagai bahasa, sebagai medan berdakwah itu. Imam Al-Banna seterusnya berkata, terdapat satu lagi selain daripada islah diri sendiri itu, terdapat satu lagi, iaitu berhubung dengan kemajuan ummah kita, iaitu mengislahkan umat manusia. Dah aslih nafsaka, baru wad'u ghairuka, baru kita nak sampaikan kepada selain kita, iaitu pada manusia umum. Jadi islah pada manusia ni menurut Al-Banna ialah, jika kamu meninjau sejarah kemanusiaan dan ummah, sebahagian besarnya ialah sejarah segelintir manusia yang unggul. Jadi ada manusia yang unggul, manusia unggul yang berpengaruh dan berbondong-bondong manusia masuk dan menerima dakwah dia. Menurut Al-Banna lagi, kadang-kala sebuah ummah ni boleh dibina oleh seorang rijal dan boleh dimusnahkan juga oleh seorang rijal. Dari itulah aspek produktiviti ini, iaitu pengislahan ummah, pengislahan manusia adalah sangat penting dari aspek-aspek yang lain. Dan sebuah ummah dianggap kaya atau miskin bergantung kepada sejauh mana dia berjaya menghasilkan manusia yang unggul. Kemudian Al-Banna seterusnya memberi 4 ciri golongan. Yang pertama, Al-Amil. Dulu kita bincang Al-Amil, pekerja, petugas. Yang kedua ialah Al-Mufakkir, pemikir. Kita nak lahirkan ramai pemikir.
Kemudian yang ketiga, kita nak lahirkan al-jarid, iaitu orang yang berani kerana benar, berani untuk berhadapan dengan musuh dan sebagainya. Yang keempat ialah al-muntij, iaitu orang yang produktif. Jadi pengisytilahan manusia ni, jadi kalau ada empat golongan ni, maka sebagai satu modul lah untuk kita nak bentuk manusia.